A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung untuk pertemuan kali ini perbahasan mengenai zakatul amwal, dan kita akan berbincang mengenai zakat al-an'am, zakat haiwan-haiwan ternakan. Seperti biasa, terlebih dahulu kita lihat jawapan kuis. Maklumlah sekarang ni musim durian, jadi contoh yang sebelah ini durian, berkaitan dengan zakat tanaman dan juga buah-buahan. Yang kita tahu beberapa jenis tanaman dikenakan zakat, begitu juga beberapa jenis buah-buahan, dan ada syarat-syaratnya. Maka durian ini tidak memenuhi syarat zakat tanaman ataupun zakat buah-buahan, kerana antara syarat yang kritikal ialah ia boleh disimpan untuk jangka masa yang lama. Walaupun di Malaysia contohnya durian ni orang buat tempoyak, tapi durian bukanlah makanan ruji, bukanlah makanan asasi. Lain kalau durian ni menjadi makanan asasi, ada kemungkinan juga dia boleh jadi antara jenis tanaman yang dikeluarkan zakat. Tetapi hakikatnya tidak begitu, maka durian bukanlah termasuk dalam kategori tanaman atau buah-buahan yang dikenakan zakat. Pun begitu, kalaulah durian ini diniagakan, maka di situ mungkin orang yang berniaga durian lah mungkin dikenakan zakat pendapatan ke, sebagai contoh. Itu dalam bab yang lain. Baik, seterusnya kita lihat perbincangan mengenai zakatul an'am. Zakat haiwan ternakan. Dulu ada saya tanya maksud al-an'am, dan ada yang jawab maksudnya lembu. Jawapannya tidak, bukan lembu, tetapi haiwan-haiwan ternakan. Pun begitu, tidak samalah ataupun tidak semua haiwan ternakan dikategorikan dalam al-an'am. Al-an'am itu adalah jam'u na'amun, wa tutlaqu al-an'am 'ala al-ibil wal baqar wal ghanam wal jamus. Perkataan al-an'am itu adalah kata jamak bagi kalimah na'amun. Kalimah ini digunakan merujuk kepada unta, lembu, kambing dan kerbau. Ini kategori binatang yang dikenakan zakat kalau seseorang memelihara binatang tersebut, dan juga adalah syarat-syarat yang tertentu. 4 saja haiwannya: unta, lembu, kambing dan juga kerbau. Dan ada pelbagai jenis juga. Contohnya kambing ada macam-macam jenis kambing. Apa pun jenisnya, ia termasuk dalam kategori kambing dan ia dikenakan zakat jika mencukupi syarat-syaratnya. Baik, seterusnya kita lihat dalil pensyariatan zakat al-an'am daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Salim an abihi qala kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab as-sadaqah fakana fihi fi 5 min al-ibli syatun wa fi 10 syatani wa fi 15 3 syatin wa fi 20 4 syatin wa fi 25 ibnatu mahadin ila 35 rawahu at-Tirmizi. Dari Salim, dari bapanya, beliau berkata Rasulullah SAW menulis kitab sedekah, dan di dalamnya ada tercatat pada 5 ekor unta zakatnya adalah seekor kambing, 20 ekor unta zakatnya adalah 2 ekor kambing, pada 25 ekor unta zakatnya adalah seekor ibnatu makhad, sehinggalah 35 ekor unta. Hadis riwayat Tirmizi. Ini adalah salah satu dalil mengenai adanya ataupun wujudnya zakat al-an'am. Baik, perinciannya akan diterangkan nanti. Baik, dalil yang kedua adalah dalil ijma'. Ajma'al ulama' ala masyru'iyati zakatil an'am. Ulama sepakat tentang pensyariatan, yakni kewajipan mengeluarkan zakat ternakan. Baik, seperti biasa, setiap jenis zakat itu ada syarat-syaratnya. Maka syarat wajib bagi zakat al-an'am adalah seperti berikut. Yang pertama, an-nisab, cukup nisab, cukup bilangan, cukup kadarnya. Berapa ekor kita akan tengok nanti. Yang kedua, al-haul, genap setahun, 12 bulan hijri ataupun qamari. Yang ketiga, al-milku at-tam, milik sempurna, dimiliki oleh orang itu dengan sempurna, bukan berkongsi, bukan dia menjaga hak milik tuannya, tidak, tetapi dialah tuannya. Yang keempat, al-an'am ghairu amilah, syarat ternakan itu adalah ternakan yang digunakan syarat binatang itu ialah binatang yang tidak digunakan sebagai alat untuk bekerja. Contoh kalau lembu ataupun kerbau mungkin ada digunakan untuk membajak sawah. Jenis ini tidak dikenakan zakat.
Kalau digunakan untuk menarik kereta lembu ke contohnya, jadi lembu yang seperti ini tidak dikenakan zakat. Jadi jenis yang macam mana yang dipelihara, yang diternak, tujuannya mungkin untuk menjual daging, menjual susu dan sebagainya, tidak digunakan untuk bekerja. Dan syarat yang kelima, as-saumu fil an'am, ternakan peliharaan itu dibekalkan dengan makanan ataupun diberikan makanan oleh tuannya. Bukannya yang dibiarkan bebas. Tergabung pula perkataan biar bebas. Bukan haiwan yang dibiarkan bebas makan merata-rata, tetapi haiwan peliharaan ini adalah haiwan yang dijaga, diberi makan, dan mungkin ada padang ragut yang khusus untuk haiwan-haiwan ini makan. Jadi ini antara inilah dia syarat-syarat zakat bagi haiwan-haiwan ternakan. Jadi 4 jenis tersebut. Baik, sebelum kita pergi kepada kadar ataupun jumlah haiwan yang perlu ada sebelum dizakatkan, maka kita kena memahami dahulu beberapa istilah yang digunakan di sini, beberapa kalimah. Yang pertama sekali syatun. Syatun bermaksud seekor kambing, iaitu kambing biri-biri yang masuk umurnya 2 tahun, iaitu biri-biri yang telah berumur 1 tahun atau kambing jantan yang berumur 2 tahun. Ini ada beberapa jenis. Tapi pokok pangkalnya dia kambing lah, umurnya 2 tahun ataupun yang hampir dah masuk 1 tahun, masuk ke tahun yang kedua, dipanggil syat. Yang kedua, bintu mahal, iaitu unta yang masuk umurnya 2 tahun. Ketiga, bintu labun, unta yang masuk umurnya 3 tahun. Yang keempat, hiqah, iaitu unta yang masuk umurnya 4 tahun. Yang kelima, jaza'ah, iaitu unta yang masuk umurnya 5 tahun. Yang keenam, tabi'un, iaitu lembu yang berumur 1 tahun. Dan yang ketujuh, musinnah, iaitu lembu yang berumur 2 tahun. Ini jenis-jenis haiwan. Orang-orang Arab dia ada diberikan nama khusus kepada binatang-binatang inilah. Jadi orang Melayu mungkin istilahnya lain sedikit. Mungkin kita tak ada, wallahualam saya tidak pernah menternak haiwan-haiwan, jadi saya mungkin tak tahu istilahnya. Tapi yang saya faham, orang-orang Arab memberikan nama kepada binatang-binatang ini berdasarkan umur binatang tersebut. Ada yang mungkin dah tanggal gigi, ada yang mungkin dah bersalin tapak kaki dan sebagainya lah. Dia kat situlah timbul istilah-istilah seperti yang kita maklum tadi. Baik, berikutnya kita lihat nisab bagi haiwan-haiwan ternakan. Yang pertama, nisab al-ibil ataupun nisab unta. Seperti yang tercatat dalam kitab masing-masing, jika seseorang itu memelihara unta antara 5 hingga 9 ekor, maka dia perlu mengeluarkan zakatnya seekor kambing. Begitulah, seekor kambing. Kalau dia bela 10 hingga 14 ekor, cukup haulnya, cukup bilangannya tadi, maka sampai 12 bulan dia kena keluarkan syatani, 2 ekor kambing. Maksudnya dia kena beli kambing lah, dan dia kena zakatkan ataupun disedekahkan kepada fakir miskin, ataupun mungkin nilaiannya. Kemudian 15 hingga 19 ekor, thalathu syiyahin, 3 ekor kambing. Kalau dibela 20 hingga 24 ekor unta, arba'u syiyahin, 4 ekor kambing. Kemudian 25 hingga 35 ekor, dia kena keluarkan bintu mahal, yakni anak unta yang kita istilahkan tadi. Bintu mahal itu ialah unta yang masuk umurnya 2 tahun. Jadi dia kena cari unta yang berumur 2 tahun tadi, dia perlu zakatkan dengan haiwan tadi. Baik, kemudian kalau 36 hingga 45 ekor, zakatnya ialah bintu labun, iaitu unta yang masuk umurnya 3 tahun. Baik, kalau 36 ekor hingga 45 ekor, dia kena keluarkan bintu labun juga. Sama. Yang seterusnya, 46 hingga 60 ekor, seekor hiqah. Hiqah itu ialah unta yang masuk umurnya 4 tahun. Baik, kemudian 61 ekor hingga 75 ekor kena zakatkan seekor jaza'ah. Jaza'ah itu ialah unta yang masuk 5 tahun. Maksudnya kalau kita lihatkan perubahannya daripada 5 ekor sampailah jumlah yang agak besar, maka saiz binatang yang perlu dizakatkan juga semakin bertambah. Logiknya begitulah, makin banyak harta makin banyaklah zakatnya. Begitulah seterusnya, kalau
76 ekor hingga 90 ekor kena zakatkan binta labun, 2 ekor. 2 ekor unta dalam kategori bintu labun. 91 hingga 120 perlu zakatkan haqqatani, 2 ekor unta yang dalam kategori hiqqah. Wa ma zada ala dhalika fi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqqah. Baik, bilangan yang lebih daripada 40 ekor unta, maka zakatnya adalah seekor bintu labun, dan pada setiap 50 ekor pula zakatnya adalah seekor hiqqah. Ini dia kena kira. Contohnya dia ada 200 ekor, maka kalau 200 ekor tu dah lebih daripada bilangan 40 ekor kan. Jadi dia kena buat pembahagian, sama ada nak dikeluarkan 40 ekor, 40 begitu, ataupun daripada kiraan 50 untuk cukupkan kadar 200. Maknanya kalau dia ambil 40 ekor unta, maka zakatnya bintu labun, setiap 40 ekor bintu labun. Jadi ada 5 ekor bintu labun lah. Atau kalau dia pilih untuk kiraan 50 ekor, maka zakatnya adalah seekor hiqqah. Jadi ada 4 ekor hiqqah yang perlu dizakatkan. Baik, seterusnya nisab lembu al-baqar. Baik, bagi lembu 30 ekor minimum, 30 hingga 39 tabi'un atau tabi'atun, kena keluarkan zakat seekor lembu, kadar seekor lembu setahun. 40 hingga 59 musinnah, lembu 2 tahun seekor. Kemudian 60 hingga 69 tabi'ani, 2 ekor lembu yang berumur setahun. 70 hingga 79 tabi'un musinnah, seekor lembu berumur setahun dan seekor lembu berumur 2 tahun. 80 hingga 89 ekor lembu, zakatnya ialah musinnatani, 2 ekor lembu yang berusia 2 tahun. 90 hingga 99 thalathu atbi'ah. Atbi'ah ni adalah jamak bagi tabi'un, 3 ekor lembu yang berumur 1 tahun. 100 hingga 109 musinnatun wa tabi'ani, seekor lembu 2 tahun dan 2 ekor lembu 1 tahun. 110 hingga 119 pula musinnatani wa tabi'un, 2 ekor lembu 2 tahun dan seekor lembu berumur setahun. Wa ma zada ala dhalika fi kulli 30 tabi'un wa fi kulli 40 musinnah. Dan kalau lebih daripada kadar itu, maka bagi setiap 30 ekor dikenakan zakat seekor tabi', seekor lembu umur setahun, dan pada setiap 40 ekor dikenakan pula zakat seekor musinnah. Jadi kena kira lah berapa banyak dia lembu. Katalah tadi macam contoh 200 ekor lembu contohnya, maka dia kena bahagikan 30 begitu, sampai cukup bilangannya. Mana yang boleh dikira mencukupilah bagi zakat lembu. Baik, berikutnya al-ghanam, kambing. Kambing minimum yang dimiliki 40 ekor. Kalau dah ada 40 ekor kambing, dah boleh berkira-kira untuk keluarkan zakat. Jadi kadarnya 40 hingga 120 ekor. Kalau jumlahnya banyak itu, kena zakatkan seekor kambing, syatun wahidah. 121 hingga 200 syatani, 2 ekor kambing. 201 hingga 300 thalathu syiyahin, 3 ekor kambing. 301 hingga 400 arba'u syiyahin, 4 ekor kambing. Kalau lebih daripada itu, kiralah sifirnya ada kat situ sebenarnya, berapa ekor kambing yang perlu dizakatkan berdasarkan jumlah. Kalau kita perhatikan 40 hingga 120 ni, julat dia adalah berapa ekor? 80 ekor kan. 120 tolak 40, jawapannya 80 ekor. Jadi pertambahan 80 ekor di situ, kalau kita perhatikan ada pertambahan zakat bagi setiap kambing. Jadi kena kiralah ikut pembahagian tersebut. Wallahu alam. Baik, dan yang terakhir sekali, kuis seperti biasa. Soalan. Karim menternak 5,000 ekor itik. Seekor itik bernilai RM11. Setelah genap 12 bulan, adakah Karim perlu membayar zakat? Kenapa? Okey, bincangkan, fikirkan, bagi jawapan kuis ini. Jadi setakat itu dahulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada perbahasan yang seterusnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.